Kita akan mulakan bicara kita berhubung dengan satu kenyataan yang dikeluarkan oleh Ahli Parlimen Kuala Kangsar, Saudara Iskandar, yang telah menyatakan secara terang bahawa beliau akan menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk kekal sebagai Perdana Menteri sehingga pilihan raya umum yang ke-16, dan dalam erti kata lain menyokong segala usul-usul yang dibawa oleh kerajaan bagi memastikan kesinambungan kawasan Parlimen Kuala Kangsar yang beliau jaga. Ini antara kenyataan yang saya rasa cukup penting, kerana kalau sebelum ini kita sudah kehilangan 2/3 dengan kenyataan yang dibuat oleh YB Iskandar ini. Jelas tuan-tuan bahawa kerajaan PMX akan memperolehi 148 undi sekali lagi. Namun Saudara Iskandar mengatakan bahawa beliau tetap setia bersama dengan Bersatu dan Perikatan Nasional. Sama ada Muhyiddin boleh terima keputusan yang dibuat oleh Iskandar ini ataupun tidak, saya rasa tuan-tuan fikirlah sendiri. Ini bagi saya ialah bibit-bibit ketidakyakinan insan-insan ahli parlimen di kalangan ahli parlimen Perikatan Nasional terhadap kepimpinan Muhyiddin Yassin. Mereka akhirnya mengambil tindakan bijak. Mereka dah tunggu Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin yang sepatutnya berunding dengan Datuk Seri Fadilah, timbalan Perdana Menteri yang kedua, tetapi tidak dibuat sehingga ke hari ini. Maka mereka mengambil keputusan untuk berunding secara bersendirian. Dan saya menjangkakan kalau trend ini berterusan, PPBM dan juga Perikatan Nasional bertegas tidak mahu berunding, sedangkan ketika mereka memerintah, mereka telah meminta Datuk Seri Anwar, Datuk Seri Muhammad Sabu dan juga Lim Guan Eng untuk berunding dengan mereka menandatangani CSA sebelum mereka memberikan peruntukan kepada ahli-ahli Parlimen Pembangkang. Tetapi sekarang bila mereka menjadi pembangkang, mereka begitu angkuh dan tidak mahu berunding dengan kerajaan Malaysia Madani. Jadi sewajarnya lah kalau ahli-ahli parlimen daripada pembangkang hari ini mengambil keputusan secara bersendirian untuk berbincang dengan kerajaan bagi memastikan peruntukan dapat terus disalurkan kepada kawasan parlimen masing-masing. Dia sebenarnya operasi apa sekalipun kalau kerajaan nak buat, boleh buat, tak ada masalah. Contohnya hari ini, kerja-kerja mencuri diesel masih berleluasa. Ada tempat-tempat tertentu dijadikan tempat simpanan diesel-diesel yang mengumpulkan diesel-diesel bersubsidi. Maknanya duit rakyat Malaysia yang kerajaan agihkan, tuan-tuan, 87% saudara, subsidi yang kita berikan kepada rakyat pergi dalam bentuk subsidi diesel, petrol 95, LPG dan juga elektrik. Banyak. Untuk bahan api ni je 50.8 bilion, tuan-tuan. Bukan satu jumlah yang kecil. Elektrik mungkin besar juga lah, 9.8 bilion. Total 60.6 bilion. Jadi saya minta lah kalau boleh kerajaan fikir balik. Kalau dia nak buat penguatkuasaan dari segi mengekang pembelian diesel bersubsidi dan kemudian dijual kepada industri, boleh buat. Bukan kita tak boleh buat. Kita pun boleh bantu kerajaan untuk kenal pasti kawasan-kawasan. Saya nak beritahu, mencuri subsidi diesel ini kira mencuri lah. Sebab sepatutnya diesel yang bersubsidi ini, kalau satu lori itu 80 liter ataupun 100 liter dia boleh isi, bukan susah sangat. Kalau kita tengok lori itu berhenti lebih daripada masa yang sepatutnya, kita dah tahulah bahawa lori-lori tersebut telah dimodify. Contohnya kalau lepas pengisian, meter tu jelas menunjukkan dia boleh isi 200 liter. Itu pun bukti yang kukuh bahawa berlakunya pencurian diesel. Dan kemudian ada tempat-tempat tertentu digunakan oleh sindiket-sindiket ini untuk mengumpulkan diesel-diesel bersubsidi ini, kemudian dia jual kepada industri. Selagi kita subsidi, contohnya harga diesel sepatutnya RM3.87. Kita jual dengan harga RM2.15. Setiap liter kita subsidi RM1.72. Selagi orang boleh isi minyak, isi diesel dan dapat subsidi, selagi itulah perniagaan mencuri ataupun membeli diesel bersubsidi dan menjual kepada industri dengan harga yang lebih murah daripada harga pasaran nasional tidak akan berhenti. Jadi kena suka tak suka lah. It's not easy to decide on this. Tapi kerajaan perlu hentikan subsidi pukal dan kemudian berikan bantuan kepada rakyat dalam bentuk bantuan tunai. Contohnya macam dulu kita bagi BRIM, sekarang dia ada sumbangan tunai ramah. Naikkan sumbangan tunai ramah. Dan jangan hanya bagi pada B40, bagikan sama kepada M40. Top 20 pun kita tengok juga.
Kalau top 20 itu sekadar gaji dia baru 10,500. Kalau sebelum YB Rafizi buat penarafan baru tahap kategori keuangan seseorang daripada sistem B40, M40 dan top 20 ni, nak ubah kepada kaedah tunai boleh guna, belum ke tahap tu, maka buat masa ni the best way ialah bagi subsidi. Hari ni sepatutnya ialah kita boleh kuat kuasa kan, kita boleh suruh pegawai penguatkuasa tunggu di sepadan-sepadan negara, tengok warga Singapura beli tak minyak petrol kita orang 95 yang bersubsidi ni dekat sepadan Golok ke, dekat Bukit Kayu Hitam ke, adakah kereta Thailand mengisi minyak. Kita boleh buat macam tu, tapi sampai bila kita nak buat macam tu? Dan dia orang pun kena tahu kalau kita daripada masa ke semasa kita improvise kaedah untuk mengekang penyeludupan. Mereka yang membuat kerja menyelundup ini juga dari masa ke semasa mereka juga dia punya kaedah dia menyelundup pun semakin sophisticated, semakin canggih, semakin banyak kaedah baru. Contohnya macam kalau kita terus-menerus memberikan subsidi kepada nelayan, bukan semua subsidi itu nelayan nikmati untuk dia turun ke laut kan, ada juga penyalahgunaan subsidi nelayan ini. Jadi the best way you bagi terus direct tunai kepada nelayan supaya nelayan-nelayan ini tidak menyalahgunakan dan tidak ada pihak yang mencuri pula subsidi disil nelayan ini dan kemudian menjualnya kepada industri. Kenyataan Datuk Seri Anwar dalam jawapan di Dewan Rakyat hari ini, saya singgung mengenai jumlah subsidi yang dijangka mencecah 81 bilion yang perlu ditanggung oleh kerajaan. Antara lain akibat peningkatan kos import bahan makanan yang sedang berlaku di seluruh dunia, kenaikan yang berlaku di seluruh dunia. Justru satu dasar baru dirangka bagi mengurangkan beban kerajaan, khususnya menerusi rasionalisasi subsidi. Ini sebenarnya apa yang dah bermula zaman Datuk Seri Najib lagi, dengan memastikan hanya mereka yang benar-benar layak diberi bantuan berbanding membiarkan golongan kaya turut menikmati subsidi. Namun, ada yang bimbang pelaksanaan rasionalisasi subsidi akan menyebabkan kos sara hidup mereka meningkat. Saya beri jaminan dalam pengumuman belanjawan 2024, Kerajaan Perpaduan akan berikhtiar sedaya upaya bagi meringankan beban golongan miskin dan susah, termasuk M40. Maknanya bukan hanya the B40, M40 juga akan diambil kira. Sebabnya tuan-tuan, orang yang dalam kategori M40 ni sementara menunggu YB Rafizi dengan plan dia iaitu untuk mengenal pasti kategori rakyat ini bukan lagi disukat berdasarkan pendapatan. Kalau tengok apa yang Rafizi cakap sebelum ni, kalau mereka yang RM4,000 ke bawah pendapatan isi rumah, ini dianggap sebagai B40. Tetapi kena ingat, orang yang gaji RM4,000 kalau duduk di kampung, ianya boleh dikata agak mewah berbanding dengan orang yang duduk di kawasan bandar. Dan orang yang mempunyai 2 orang anak gaji RM4,000 mungkin ianya mencukupi. Tetapi kalau ada 5 orang anak dengan gaji RM4,000 sudah pastilah tak sama. Jadi selepas ini satu sistem baru akan diperkenalkan di mana tahap pendapatan itu akan diukur menggunakan kaedah pendapatan bersih boleh guna. Kita telah meletakkan jumlah peruntukan yang besar bagi membiayai projek tempatan banjir mencecah RM22 bilion. Projek berimpak tinggi, jangka panjang, menjamin kemaslahatan rakyat, membendung kehilangan nyawa dan harta benda. Pendidikan kerajaan tetap tegas dalam soal perolehan bahawa yang hendaklah dilaksanakan secara tender bagi mengelakkan pembaziran. Tahun depan, sejumlah 33 projek tempatan banjir berkeutamaan tinggi akan dilaksanakan dengan kos RM11.8 bilion. Antara projek terlibat termasuk rancangan tempatan banjir di Lembangan Sungai Pahang, Sungai Langat Fasa 2, Sungai Jelai Kuala Pilah, Sungai Likas Kota Kinabalu, Kuching Fasa 2, Baling Fasa 2, pembangunan lembangan Sungai Bersepadu, Sungai Kelantan Fasa 2. Surat setuju terima bagi 24 projek dikeluarkan pada bulan ini melibatkan kos RM51 bilion. Bakinya dikeluarkan SST pada suku tahun pertama 2024. RM20 juta disediakan kepada 150 PBT untuk melaksanakan kerja-kerja perbaikan parit dan longkang yang rosak. Terlebih lagi tanah runtuh yang berlaku seperti yang berlaku di Batang Kali
Kerajaan untuk mengelakkan berulang, kerajaan menyediakan 563 juta ringgit bagi pembaikan cerun seluruh negara. 2,000 cerun yang berisiko tinggi jadi kedal pasti. Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA selaku agensi utama diperuntukkan 300 juta ringgit. Ini disalurkan segera usai pembentangan ini menggunakan peruntukan 2023. Terutama dalam menghadapi persiapan banjir hujung tahun ini atau awal tahun depan. Peruntukan di bawah tabung bantuan bencana negara ditambah kepada 200 juta ringgit. NADMA juga akan mempertingkatkan tahap keselesaan pusat pemindahan. Antaranya 9 pusat pemindahan kekal, membaik pulih tandas, bilik mandi dan stor di 1,500 pusat pemindahan sementara. Pada setiap masa, kerajaan mestinya menambah peruntukan sekiranya diperlukan.